Assalamualaikum dan selamat datang sahabat-sahabat Jaring FM. Rizal Adam hari ini melaporkan dari Kementerian Pengangkutan Malaysia. Hari ini 16 Februari 2024. Seperti mana yang digembar-gemburkan kabar angin dan berita-berita yang disebarkan kebanyakannya melalui sosial media, terutama media sosial WhatsApp, Facebook. Ada mengatakan satu perhimpunan akan diadakan di perkarangan bangunan Kementerian Pengangkutan Malaysia yang terletak di Cyberjaya pada pukul 3 petang. Namun untuk setakat ini, inilah situasi yang boleh saya gambarkan kepada rakan-rakan semua, di mana anggota keselamatan telah pun bersiap sedia daripada awal di sini sebenarnya. Di sana dan juga bas telah pun kelihatan. Namun begitu, para rider baru saja tiba di kawasan Kementerian Pengangkutan Malaysia ini. Saya akan cuba untuk memberi gambaran kepada anda secara dekat, serapat yang boleh, melalui wakil kepada rider. Untuk setakat ini belum boleh dianggarkan lagi berapa ramai rider yang katanya dari seluruh negara akan hadir ke Kementerian Pengangkutan Malaysia ini bagi menyuarakan suara hati mereka yang kebanyakannya tidak bersetuju kepada beberapa peraturan ataupun sistem baru yang dilaksanakan oleh Grab, pentadbiran Grab melalui aplikasi GrabFood. Baik, untuk info sekadar perkongsian ya, hari ini 16 hari bulan Februari, di mana ini mungkin merupakan satu kesinambungan himpunan yang berlaku pada 19 Januari 2024 yang lalu di pejabat Grab yang terletak di Petaling Jaya. Dan saya masih ingat pada ketika itu jurucakap kepada kumpulan rider mengatakan jika sesuatu tidak dilakukan oleh pentadbiran Grab, mereka akan berhimpun di Putrajaya. Dan mungkin kerana itulah hari ini diaturkan oleh satu organisasi yang menjadi rahsia, yang saya sendiri pun tidak tahu siapa penganjurnya, untuk berhimpun dan ada kemungkinan menyerahkan memorandum kepada sama ada menteri ataupun mungkin wakil menteri YB Anthony Loh. Kawasan ini, kepada kawan-kawan, kawasan ini dipenuhi oleh anggota keselamatan untuk pada waktu ini bagi menghadapi sesuatu yang di luar jangka berlaku. Saya belum berkesempatan untuk menemu bual rider-rider yang di sini. Mungkin kita boleh kongsikan apa sebenarnya yang mereka inginkan. Saya ada melihat di sana ada perbincangan mungkin di antara pihak keselamatan dengan mungkin dengan rider-rider. Untuk kawan-kawan kita yang baru mengikuti, saya bawakan hari ini dari Kementerian Pengangkutan Malaysia di perkarangan ya, Kementerian Pengangkutan Malaysia Putrajaya, bagi mengikuti perkembangan terkini yang bersangkutan dengan himpunan rider penghantar jenama GrabFood. Sebentar lagi saya akan bawakan anda ke dalam sana untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan begitu kepada kawan-kawan kita yang mungkin mengikuti live pada hari ini, di tempat ini kawalan keselamatan diperketatkan oleh anggota keselamatan kita bagi menghadapi sesuatu yang di luar jangka. Baik, jom kita ke sana, saya cuba.
Sementara itu saya melihat tadi kelibat SU, MTUC juga hadir pada hari ini. Mungkin beliau juga tertarik untuk mengikuti perkembangan dalam industri P-hailing ini, terutama yang melibatkan rider GrabFood, dan mungkin juga boleh dipanjangkan kepada jenama lain seperti Foodpanda, Lalamove dan macam-macam lagi dalam industri P-hailing. Ya tuan, masih kelibat MTUC juga, mungkin ada sesuatu yang menarik nanti kita kongsikan. Oh, di sana juga ada sekumpulan rider-rider kita telah berkumpul di kawasan parking sana. Maknanya bukan satu tempat mereka berkumpul. Dan info awal mengatakan mereka berkumpul di pelbagai lokasi sebelum bergerak, berkonvoi ke Kementerian Pengangkutan Malaysia pada hari ini. Tidak dapat dipastikan YB Antelilok sama ada atau tiada di atas sana. Tapi ada info mengatakan YB tiada di pejabatnya pada hari ini. Selain itu, saya gambarkan juga di sini dipenuhi oleh wartawan media arus perdana, wartawan online dan lain-lain wartawan juga ada, termasuk daripada luar negara kalau tak silap saya tadi. Okey, kita kongsikan rentetan ya. Ada yang kita boleh kongsikan. Mungkin anda lebih memahami daripada apa yang saya faham. Namun begitu, apa yang saya sedia maklum, industri P-hailing sentiasa bergolak. Sentiasa bergolak bukan sahaja untuk jenama GrabFood, tapi lain-lain jenama yang seringkali kalau kita ikuti perkembangan mereka, terutama melibatkan kadar upah. Ini yang menjadi kunci kepada permasalahan yang berlaku dalam industri P-hailing negara kita. Dan saya boleh katakan memorandum sudah agak banyak dihantar kepada pihak kerajaan, termasuklah pihak penyedia aplikasi itu sendiri. 5 hari bulan 8 22 yang lalu, ingat tak? 5 hari bulan 8 22 yang lalu, satu himpunan besar diadakan di pejabat Grab pada waktu itu atas isu yang sama, iaitu kadar upah. Dan kemudian yang terbaru pada 19 Januari 2024 yang lalu, sebulan 3 hari yang lalu, mereka, para rider juga berkumpul di pejabat Grab. Dan pada waktu itu pejabat Grab di Petaling Jaya, dan pada waktu itu satu serahan memorandum berjaya dihantar oleh wakil kepada rider-rider yang kalau tak silap saya ada tuntutan 6 perkara di dalam kandungan yang mereka hantar kepada pentadbiran Grab. Pada waktu itu jurucakap kepada kumpulan rider adalah Encik Hakim, dan antara isinya yang saya kedengaran adalah berkenaan dengan kadar tambang ataupun kadar upah yang merudum daripada RM7 turun kepada RM6, turun lagi kepada RM5 untuk 2 km pertama. Dan tuntutan mereka sebagaimana yang saya lihat tempoh hari adalah untuk supaya pihak Grab kembali kepada kadar asas yang sebelum itu, iaitu RM5 bagi 2 km pertama. Itu bagi kawasan Lembah Kelang, dan bagi kawasan luar bandar RM4.50 bagi 2 km pertama. Masih ada lagi gerakan yang dilakukan oleh para rider pada hari ini di kawasan yang saya kira mengelilingi bangunan Kementerian Pengangkutan Malaysia. Selain daripada isu kadar upah yang merugikan para rider, saya juga terdengar mereka mengatakan sistem yang dilaksanakan oleh GrabFood memberi tekanan kepada mereka, termasuklah soal, baik, ada perbincangan di sini.
itu tunggu kalau saya ni lah. Yang dimulai. Boleh nah? Tak ada perbincangan. Ya. Nombor induk itu. Nasi nak. Dapat arah macam tu je untuk sebab mereka. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, itu tadi salah seorang pemimpin kanan Jabatan Pengangkutan Jalan Putrajaya yang ada perbincangan dengan wakil kepada penghantar kita. Nanti kita akan tanyakan apa sebenarnya yang disuarakan oleh anggota tadi. Alhamdulillah kehadiran daripada Tuan Hadi Kamarul daripada FUC. Jadi insya-Allah saya mohon sangat pada kami sama jaga akhlak kita, kita jaga adab kita, tidak ada kata-kata yang besar yang boleh membuat provokasi yang menyentuh mana-mana sensitiviti. Okay? Saya harap macam tu. Okay, sebab pengantar akan bertanggungjawab sepenuhnya apa yang akan jadi pada hari ini. So insyaAllah kita tunjukkan bahawa kita sebahagian daripada rakyat Malaysia yang perlukan pembelaan kerajaan. Jadi kita mohon berikan kerajaan agar dapat bantu kita dalam menyelesaikan masalah. Okay? Jadi insyaAllah pihak penganjur kalau ada apa-apa saya setuju dengan apa yang kawan sebelah saya cakap. So kita akan teruskan je selama general memorandum lah. Pihak MTUC MTUC datang hari ini kerana ini adalah isu pekerja. Okey. Walaupun isu soalan adalah sama ada kamu pekerja formal ataupun tak formal, bukan itu masalah utama. Ialah ini isu pekerja, isu yang bagaimana kita nak cari makan, nak makan untuk hari ini. Itu isu yang kita bawa hari ini. So kita berkumpul hari ini, kita tak ada niat apa-apa. Ini adalah untuk anak-anak kita, untuk kawan-kawan kita dan untuk masa depan kita. Okey. So saya memang berterima kasihlah pada ini adalah kalau pekerja tak bawa isu ni siapa lagi. So pekerja kena bela diri kita, bela diri sendiri untuk memperjuangkan hak kita. So kita datang hari ini bukannya nak minta lebih daripada apa yang sepatutnya. Kita minta yang wajar, sepatutnya diberi kepada kita. Kita bukannya nak kaya pun, kan? Kita tak nak kaya pun. Kita nak makan untuk besok macam mana. Kita kerja hari ini. So sepatutnya majikan kerajaan dan juga majikan kena fikirlah pasal ini adalah untuk kesinambungan anak-anak kita. Sebab itulah kita bekerja. Kalau kita tak bekerja, lagi teruk. Kita bekerja untuk cari makan dan kita harap kerajaan pun pandanglah inilah semua yang ada ini, yang bekerja ini, yang cari makan ini, yang menggerakkan ekonomi Malaysia ini, inilah orang-orangnya. Dan inilah rakyat, semua rakyat Malaysia ni, tak ada orang sangat orang luar, semua rakyat Malaysia yang bekerja dan cari makan. Dan kita faham yang majikan pun dia pun memang cari makan juga kan. Dah tentulah dia ada keuntungan, itu kita tak kisah dia untung, dia kaya, itu bukannya itu. Yang paling utama hak kita sebagai pekerja yang sepatutnya bayar, yang bersesuaian dengan usaha kita, dengan kerja kita, dengan titik perlu kita perlu diberilah. Okey, jadi MTUC datang hari ini bersama-sama kerana atas isu pekerja. So bila mana isu pekerja ni kita terasa lah, okey, kita terasa, MTUC terasa pasal ini adalah rakan-rakan kita yang menggerakkan ekonomi, yang orang kerja tak kira hujan panas, pagi petang malam untuk kelangsungan hidup anak-anak kita. So kita datang hari ini, kita bagi sarahan dan kita haraplah kerajaan, kementerian ambil tahu, ambil cara dan buatlah sedikit tindakan, sedikit perubahan untuk menambah baik pekerja-pekerja Bihali ni. Pasal saya ingat ini adalah revolusi tau, revolusi. Tak boleh lari. Satu dunia pun akan kerja. Semua ada di semua negara. Ini adalah revolusi melalui itu. Jadi tidak
kerajaan tidak boleh menolak macam tu saja, tak nak endahkan kemahuan kita, tak boleh. Dia kena ambil tahu dan juga ambil cara, ambil peduli dan buatlah sedikit perubahan untuk win-win situation. Kita tak ada minta lebih daripada kerajaan, cuma kita nak cari makan untuk besok apa kita nak makan. Pasal tu dah kita kerja hari ni. Okay, jadi kita jaga adab tu, kita adalah pekerja yang beretika. Kita bukannya datang sini tuntut apa-apa. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua Grab yang ada ni, kerana inilah pekerja-pekerja yang menggerakkan ekonomi di Malaysia ini pada masa kini. Okey. So, kita boleh tanya sikit tuan. Ada permintaan cadangan yang kata e-hailing ni nak dipindahkan ke Kementerian Sumber Manusia ataupun ke Kementerian Digital. Komen sikit. Kita bagi MPUC, kita walaupun dia pindah di mana saja pun, itu bukan isu besar, tetapi yang paling utama mesti kerajaan mesti mengambil isu-isu ini sebagai satu perkara yang penting. Jadi di mana saja letak pun, kalau tidak berfungsi tak bermakna. Jadi kalau letak di bawah GPJ ke, di bawah APAD ke, di Kementerian Sumber Manusia ke, kita tak ada masalah itu. Yang penting pembelaan perlu diberikan kepada pekerja-pekerja lah. So ada satu agensi yang memang khusus untuk menjaga kepentingan Grab company dan juga pekerja-pekerja. Sekarang ni macam satu pihak aja. Pekerja-pekerja tidak seolah-olah diabaikan, seolah-olah tidak diperlukan masa kini, kerana mungkin keadaan sekarang ini orang kata dengan keadaan senang. Masa COVID yang itu, inilah inilah hero. Tapi bila dah awak kata dengan keadaan yang dah selesa apa semua ni, inilah orang-orang yang dilupakan. Inilah yang dilupakan. Jadi saya rasa bukan isu di tempat itu kerajaan kena fikir kat mana. Tapi bagi saya, bagi kita sebagai pekerja, mestilah ada satu agensi yang ambil tahu, ambil cara dan buatlah sesuatu yang baik untuk mereka. Pasal inilah rakyat Malaysia ni. Kalau Bangladesh, Nepal, saya ingat tak macam ni dah. Saya ingat kalau sebelum ini saya tengok kan Bangla yang tak boleh kerja apa semua tu, semua orang turun, semua orang komen, semua orang beritahu, dengan ahli parlimen, dengan apa lagi, semua orang NGO habis. Tengok orang tak semena pun komen pekerja asing terabai, semua orang beritahu. Tapi bila pekerja-pekerja Malaysia sendiri, inilah pekerja-pekerja kita, inilah gig ekonomi itu sesuatu yang baik untuk semua ekonomi, dan inilah penyumbang ekonomi sebenarnya. So sekurang-kurangnya kita tak minta lebih. Kan ada minta lebih ni? Tak ada kan? Kita minta untuk minta pun tak dapat. Minta pun tak dapat. Kita minta yang sesuai, yang adil lah. Ini pun perkara ini pun dah selama ini pun fair tu dah berjalan, orang terbaik apa semua, kita tiba-tiba tukar. Okey. Tuan, satu lagi. Ni undang-undang e-hailing dah macam terlalu lama diusahakan, tapi masih belum direalisasikan sebagaimana undang-undang e-hailing. Apa pendapat tuan? Sebenarnya ILO ada minta kita buat kajian, MPUC buat kajian. Dan saya ingat kita pun panggil semua berhantar kepada persatuan e-hailing datang pada MPUC untuk bincang isu ni, dan ILO memberikan satu dana kepada MPUC untuk buat kajian ini. Dan salah satu isu yang ada sekarang ni ialah kebajikan pekerja-pekerja lah. Pasal seluruh dunia pun mengatakan bahawa mereka ini pekerja-pekerja gig ekonomi ini bukannya pekerja ditakdirkan sebagai pekerja. Bagi MPUC, bila mana mereka itu keluar bekerja, dia dah pasti ada majikan dan juga pekerja. So inilah pekerja-pekerja, kerana mereka bekerja. So walaupun tidak ditakdirkan di bawah akta kerja sebagai pekerja, tapi mereka ini bekerja sebenarnya. So kalau kerajaan tidak boleh letakkan mereka ditakdirkan sebagai pekerja, kita buat satu rayuan lah. Okey, satu rayuan kepada
kerajaan untuk ambil tahu dan mereka bentuk macam mana untuk menjaga kebajikan mereka-mereka ini. Biarlah ada satu agensi yang mengambil tahu dan mereka-mereka ini boleh datang, boleh melaporkan kalau ada masalah-masalah kebajikan mereka. Ini tak cerita lagi meninggal apa, tak cerita lagi ni. Ini baru cerita isu kecil adalah gaji tu. Banyak lagi isu ni, kalau dia orang bawa isu-isu yang tu lagi saya ingat. Dan kena ingatlah, kalau inilah abang-abang kita, inilah adik-adik kita yang bekerja siang malam pagi petang, dan bila orang tak ambil tahu, apa perasaan. So ini pengundi juga ni. Ini pengundi juga. So kena jagalah pekerja-pekerja ni. Okey, terima kasih. Serahan selalu serahan. Baik, itu dia sidang media ringkas yang di wakil dari Perak katanya. Baik, saya dimaklumkan ya, para rider datang dari seluruh negara, ada daripada Perak, daripada Melaka, daripada daerah-daerah di sekitar Lembah Kelang dan juga Seremban, Negeri Sembilan. Okey, mereka bergerak untuk menyerahkan memorandum kepada wakil Kementerian Pengangkutan Malaysia yang akan menerima memorandum yang akan disampaikan oleh wakil kepada rider-rider. Tadi yang bercakap tadi adalah Encik Abdul Hakim Abdul Rani, iaitu merupakan Timbalan Presiden kepada Persatuan Penghantar Pihailing Malaysia, dan kemudian Setiausaha Agung MTUC yang juga tampil pada hari ini, Tuan Kamarul, yang okey. Ya, kalau yang blok. Tuan tahu panas sini tuan, arah sini tuan. Okey. Bang. Tolong buka. Assalamualaikum. Tolong banyak tuan, buka tuan, siap, buka sikit. Ada masuk lain. Okey. Tunggu. Wakil duduk. Okey, gerak. Ya, sama cakap. Ya. Ya, setiap negeri ada wakil. Tak apa. Ya. Ya. Sangka. Okey, dah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada hari ini saya sebagai penganjur atas serahan memorandum ni. Saya ucapkan terima kasih kepada wakil kerajaan kerana menerima, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada wakil MTUC kerana turut bersama dengan kita orang, wakil persatuan NGO, wakil-wakil daripada media dan juga wakil-wakil raja lah. Saya ucapkan terima kasih. So dengan hari ini
Alhamdulillah memorandum kita orang telah diterima dan kami serahkan, tengok macam mana lah. Antara intipati dalam memorandum collaboration. Okey, intipati tu masalah yang berulang sebenarnya. Okey, isu yang terbaru ni, diorang syarikat ni dia mengubah sistem bayaran. Kadar lantai tu telah dikacau. So kita orang tidak, macam mana, susah nak dapat makan lah senang kata, tidak berpuas hati. So kita orang minta untuk mengubah balik ke sistem yang sebelum ni, tapi tak ada perubahan. Jadi kita orang minta tolong kerajaan lah, sama ada mereka boleh adakan satu plan jangka masa panjang untuk benda ni. Nak tak nak memang kena ada, sebab kita orang juga bekerja. Bila dia ubah sistem tu, adakah kerugian yang dialami oleh rider? Berapa kerugian? Kerugian kata basic fare ataupun harga lantai adalah RM5. Sekarang dijatuhkan kepada RM4. RM4 ke bawah. Itu untuk satu order. Tak termasuk kepada 2 atau 3 order lah. Dan juga pick up yang jauh. Adakah syarikat bagi penjelasan kenapa dikurangkan? Tak ada. Tapi daripada pihak yang syarikat kita dengar katanya demand, supply and demand je lah alasan dia. supply and demand. Dia orang cakap, kata mereka ada 100 yang setuju. Wakil daripada rider lah kita yang pun tak setuju, tahu. tapi kita orang tak ada mana-mana wakil. Kalau kita orang cari pun memang tak ada yang setuju dengan sistem baru ni. Bila kau pasal sistem ni? Bulan lepas. Berapa persen pengurangan yang dialami oleh Dia persen saya tak pasti, tapi dia RM1 jatuh. Harga lantai tu RM5 dah jatuh kepada RM4. Kalau jauh lagi Dah sebulan. Dalam sebulan itu sendiri, berapa pendapatan yang kurang tu? Kalau sebulan saya jangkakan boleh sampai 1,000, boleh 3 sebulan. Sebab kalau 20 order tu maksudnya, kalau tuan-tuan lupa order, selalunya raja akan dapat satu 1.5. Tapi buat masa ni saya tanya kepada rakan-rakan raja yang lain, dia kata dalam lebih kurang kan kita jalan dalam RM95. Maksudnya 20 order tu, maksudnya tarik jauh lah, tak jauh. Dulu daripada pagi sampai ke petang kami boleh dapat lebih kurang hampir RM100 di Perak. Saya wakil daripada Perak. Daripada pagi sampai ke petang kami boleh dapat RM100. Tetapi sekarang ni daripada pagi sampailah ke Isyak, lebih kurang pukul 9, nak dapat RM100 pun memang payah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, daripada sektor pengantaran. Bila pengantaran jarak pun dia dah menipu kami. Dulu dia kata 1 kilometer RM1. Sekarang ni lebih daripada 10 kilometer dia cuma bayar RM5 ke RM6 je. Jadi sekarang ni apa yang kami tidak puas hati, kami tak boleh nak melawan dengan syarikat ni. Cuma kami boleh bergantung harap kepada pihak kerajaan. Kami datang ni pun bukannya apa, untuk pihak kerajaan mengambil tahu akibat-akibat yang tengah berlaku. Itu belum lagi kami punya maintenance motor. Kan? Sari minyak dah berapa? Macam kami yang ada ramai anak-anak ni, tanggungan makin membesar. Harga barang sekarang ni semua melantun naik. Jadi apa yang kami dapat daripada kerja kami ni? Kan? Macam saya faktor usia dah 50 lebih. Adakah kerja swasta akan ambil saya untuk bekerja? Dan saya dah berkhidmat dengan Grab ni hampir 3 tahun. Takkan senang-senangnya saya nak lepaskan kerja ni. Betul tak? Jadi saya harap pihak kerajaan ambil, sepatutnya pihak kerajaan ambil lah apa yang sepatutnya dia perlu membantu kami lah. Dulu dicanangkan kami sebagai rider, frontliner. Tapi sekarang ni saya bercakap bukan untuk saya seorang, tapi saya bercakap untuk satu Malaysia. Saya harap pihak kerajaan tolonglah kami. Tolong, kami memang betul-betul datang ni untuk berharap daripada kerajaan ada perubahan yang akan dibuat kepada kami. Kami tak minta kami dilayan macam anak raja, tetapi sekadar kami dapat tambang kami asal balik tu pun dah 1,000 rahmat. Betul tak? Kan? Jadi kami harap ada perubahan lah. Itu je saya boleh terangkan pada ni. InsyaAllah. Dengan sistem baru tu ada tak rider berhenti daripada jadi Gantung baik lah. Berhenti lah, kurang. Pengantaran tu dah kurang lah. Pengantaran kurang. Maksudnya kita raja pun sekarang kurangkan. Maksudnya kita pun akan ditarik ke Shah Alam. Banyak rider Kelang dia tarik ke Shah Alam. Pasal rider Kelang dah kurang lah maksudnya. Pasal masa train ni turun pun nak banyak rider dalam Rio. Maksudnya tarik pun kilometer pun jauh. Jadi bayaran dia kurang. Jadi kita pun raja pun tak mampu lah. Kita nak buat pasal segi minyak, segi maintenance, tenaga. Jadi hujan panas pun kita rider lah yang bertanggungjawab semua lah.
ada tak sebarang tindakan yang diambil sebelum memandangkan masalah yang berlaku? Dari pihak company cuma satu saja. Dia cuma naikkan cancellation rate, iaitu untuk cancellation rate ni dia ada insentif, iaitu kita orang panggil gula-gula lah, income tepi. Kalau lengkapkan beberapa order akan dapat sekadar upah lebihan lah. Tapi benda tu cuma dia setkan kepada cancellation rate. So dia naikkan daripada 5% ke 8% untuk capai benda tu. Cuma sekarang ni masih kita orang tak berpuas hati dengan kadar bayar upah dia. Bukan semua rider dapat untuk insentif tu. Insentif tu tak semua rider dapat. Pasal disebabkan faktor jarak kan, kadang rider fikir kan dengan kadar upah memang tak berbaloi lah kan. Banyak rider tu ada yang cancel lah maksudnya. Masih ada lagi penyelesaian apa tindakan selepas ini? Okey, saya bagi pihak pekerja-pekerja, saya daripada MTUC. Jadi kami bersama-sama dengan ini adalah pekerja-pekerja juga, walaupun mereka informal dalam bidang informal, tapi mereka adalah pekerja. Saya ingat ini kali ke berapa, sebelum ni kita ada buat dekat pejabat PJ tu, dan tak ada tindakan yang sewajarnya. Jadi kita datang kat sini untuk memberi serahan memorandum tu. Saya MTUC berpandangan mereka ini adalah pekerja-pekerja Malaysia, dan kita harap, saya merayu kerajaan ambillah sedikit macam bagaimana untuk mengatasi isu-isu ini. Kalau pekerja asing sekarang ni pun semua, saya ingat sampai ahli parlimen bercakap berkenaan dengan isu pekerja asing kerana tak bayar gaji. Ini adalah pekerja tempatan. Jadi saya minta kerajaan mengambil tahu dan memberilah perubahan, memberilah sinar kepada mereka ini. Mereka ini saya rasa dia tak minta bulan bintang. Bukan nak jadi kaya. Untuk bekerja ni tak jadi kaya pun. Tapi mereka bekerja ni untuk sesuap nasi untuk anak-anaknya untuk esok hari. Jadi dah banyak kali pekerja-pekerja Grab ni dah turun, dah kita serah memorandum. Apa lagi? Jadi kita minta kerajaan mengadakan perbincangan dengan mereka-mereka ini, dan sekurang-kurangnya lah syarikat pun apa perubahan pun bincanglah dengan pekerja-pekerja sekurang-kurangnya. Kalau perlu ada data dan sebagainya. Saya ingat sekarang ni kerajaan ataupun syarikat pun tak ada data sebenarnya berapa jumlah, berapa yang berhenti apa semua, pasal ini berasaskan kepada supply and demand. Tapi saya rasa walaupun menggunakan supply and demand, tapi mereka ini bekerja untuk sedikit makanan lah. Jadi saya minta kementerian dan saya percaya kerajaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim cana dengan isu ni, dan mintalah kerajaan kita ada cadangkan untuk skim tu sebenarnya kan. Dan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri pun dah nyatakan bahawa skim itu perlu ditubuhkan. Saya ingat kita dah bersetuju untuk penubuhan skim itu kerana dia memberi sinar lah kepada pekerja-pekerja. Jadi saya harap kerajaan melihat perkara itu sebagai satu tempat untuk cara macam mana nak menyelesaikan masalah mereka-mereka ini. Ini baru gaji. Kalau lebih dalam lagi, isu ni mereka lagi teruk sebenarnya. Tapi oleh kerana mereka ini bekerja untuk suap nasi, mereka lebih fokus kepada gaji dulu. Kerana mereka berpandangan bahawa kalaulah tak ada siapa-siapa yang ambil tahu apa semua, jadi apakan daya? Apa lagi yang kita perlu buat? Jadi kita tak naklah bagi apa lagi kita akan buat selepas ni. Kita tak nak sampai itu sampai ke arah itu. Kita cuma merayu kepada kerajaan dengarlah rintihan pekerja-pekerja ini untuk sesuap nasi, dan kita harap kerajaan mengambil sedikit inisiatif lah kepada mereka ini. Kalaulah kerajaan majikan dia tak boleh tu, kalau kerajaan boleh bantu cara lain pun satu rahmat lah. Mungkin ambil data kepada mereka-mereka ini, dan mungkin salurkan cara motor dan sebagainya, maintenance. Itu pun satu cara yang yang baguslah untuk menolong mereka-mereka ini dalam masa kita mengadakan perbincangan dengan syarikat ini. Jadi
lega lah sikit hati kalau kerajaan boleh memberi inisiatif yang lain untuk rider ni. Dengan cara mungkin road tax ke atau itulah kita nak dengar daripada kerajaan untuk membantu mereka-mereka ini. Ikutkan ada lagi wakil tapi kita tak minta mereka datang ramai pasal kita tahu ini kerajaan. Anggaran sekarang ni dalam 40 ke 50. Kami ada wakil daripada Perak. Sekarang ni Pahang ada, daripada Hujung Kelang pun ada, daripada Ampang. Kalau ikutkan satu Malaysia ni berapa ramai rider? Banyak tak kira sebab data memang dia tak ada data pun. Persatu mana? Saya tak ada, dia wakil rider. Daerah masing-masing lah. Daerah. Terima kasih. Boleh Terima kasih kepada influencer cakap boleh tak? terima kasih kepada reporter lah kerana datang memberi liputan kepada mereka-mereka ini. Kalau tak ada reporter pun saya rasa isu ni pun tak akan ke mana. Terima kasih banyak lah. Ada. Tak ada kopi kan? Sebenarnya isu ni macam saya beritahu tadi, ILO ada maklumkan pada kita untuk ambil mereka-mereka ni dalam Asia sebagai rujukan, dan dia minta MPUC buat kajian berkenaan dengan isu-isu rider ni lah. Kita dah panggil mereka-mereka sesi lubat urus. Memang banyaklah isu, pasal tu kita tahu isu-isu mereka ni, dan isu utama adalah mereka ini tidak diiktiraf sebagai pekerja. Itu isu utama. Tapi saya rasa bukan bagi pekerja, walaupun mereka tak diiktiraf sebagai pekerja pun tak kisah, tapi jagalah kebajikan mereka-mereka ini. Itu je lah. Terima kasih banyak wartawan. Terima kasih. Itu nama siapa seorang yang nama wakil nama Muhammad Adi. Abang seorang MOHD ADI. Muhammad Adi. Okey. Baik, kita bersama dengan penghantar rider yang pernah bertanyakan soalan kepada PM yang terus dijawab oleh PM bagi tempoh seminggu. Okey, ni Cik Amy. Hari ini beliau hadir. Okey Cik Amy. Sekejap Cik Amy. Setelah anda mengutarakan soalan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau mengatakan bagi tempoh seminggu. Komen sikit. Okey, dia bagi tempoh masa seminggu. Okey. Kemudian dia kata dia nak tanya boleh sentuh lah, gigi palsu saya tinggal. Okey. Dia nak tanya ESO kenapa harga itu jatuh. Jadi dia punya puncanya ialah ESO ni dia bersaing sesama sendiri untuk menjatuhkan harga lah. Maksudnya bila harga itu jatuh murah lagi, maksudnya pelanggan akan pergi kepada syarikat itulah, dan syarikat itu akan menang lah. Okey, jadi saya nak tambah sikit lah yang berada itu tadi. So ini ialah insentif yang minggu lepas. Okey, ini insentif yang minggu lepas. Apa bagi yang kasar je, bagi yang okey, ini yang minggu lepas. Ini yang minggu lepas. Kemudian ini yang minggu ni. So kalau tengok dia punya yang bawah tu dia makin rongak lah, kena compare kan. Rongak. So minggu lepas dia kata dia akan bagi insentif whatsoever kan. So jadi insentif tu pun macam yang berada tu cakap tadi. Dia nak insentif tu kita kena ada KPI lah, maksudnya settle rate, kita tak boleh reject order. Jadi itu filter-filter yang diorang letak lah. Jadi sebenarnya apa yang kita buat hari ni, maksudnya saya bukan penganjur lah, saya pun maksudnya terpanggil untuk ke hadapan semula. Ini yang minggu lepas, ini yang minggu ni lah. Nampak tak? Dia minggu lepas dia kata dia nak bagi insentif whatsoever lah. Tapi minggu ni dia kurangkan lah. Kurangkan lagi. Okey. Mana kurangkan dia buat serta-merta Serta-merta. Betul. Jadi itulah yang saya nak tambah lagi. Orang akan bercakap berkenaan kementerian nak buat apa. Jadi apa yang kementerian boleh buat ialah pindah akta.
Okey, antara akta yang kita boleh ubah ialah kalau tengok akta 713 713 ni akta bab e-hailing lah. Bab 2 nombor 12A nombor 6, Suruhanjaya boleh pada bila-bila masa menambah, membatal atau mengubah mana-mana syarat yang dikenakan pada suatu lesen yang dikeluarkan di bawah seksyen ini. Okey, kemudian kalau kita tengok pada garis panduan APAD 2018 bab 9, tambang dan komisen. Okey, kadar tambang yang digunakan bagi perkhidmatan e-hailing adalah seperti mana yang ditetapkan oleh pemegang lesen LPP. Jadi kita nak tambang itu kita ubah, maksudnya tambang itu ditetapkan oleh kerajaan ataupun Suruhanjaya. Jadi kita nak maklum sekali lah, menjadi book price dia ialah kalau kita tengok sebelum e-hailing ni, untuk satu order kalau kita tengok MACD, satu order RM10. Okey, itu book price dia. Jadi kalau book price untuk e-hailing pula, iaitu driver, ialah kita berpandukan pada kadar taksi. Jadi itu yang kita punya book price dia dah. Baik, anda minta tadi Suruhanjaya dah diberitahu oleh YB Sibakumar, mantan Menteri Luar Malaysia, kata Suruhanjaya segi tak jadi. Alamak, itu amat menduka citakan lah. Sebab kalau kita tahu segi ini, dia sebenarnya akta tu dia bertaburan. Dia bertaburan dekat kementerian-kementerian. Tak silap saya ada 5 kementerian. Jadi diorang nak ambil akta-akta tu diletakkan bawah satu Suruhanjaya untuk senang takbir dan sebagainya lah. Secara ringkasnya anda bersetuju ke kalau dikaji semula keputusan YB Menteri mantan Sibakumar? Saya pada individu saya bersetuju, tapi itu bergantung pada belanjawan lah. Tapi sekarang ni kita nak cepat, jadi mana yang boleh dipinda tu kita pinda dululah. Maksudnya tak perlu nak tunggu belanjawan. So saya nak tambah lagi, ada satu lagi pindaan yang mungkin boleh dibuat ialah dekat lesen perniagaan e-hailing. Okey, kalau boleh pinda bahagian 3 operasi nombor 11. Jadi ini yang haggling. Okey, haggling. LPP hendaklah memastikan tiada tawar menawar selepas pemandu mendapat tempahan, sebaliknya memberikan perkhidmatan berdasarkan tempahan diterima. Jadi kita nak kementerian adjust sikit, memastikan pemandu tidak tawar menawar sebelum dan selepas mendapat tempahan. Jadi itu kalau kita tengok di negara jiran, di Thailand dan di Filipina, diorang boleh buat. Jadi kalau untuk driver tu, dia tak ada, maksudnya nak kurangkan harga sebelum nak tawar-menawar lah sebelum harga itu. Jadi kalau kita ada harga taksi, kemudian kita ada harga hailing yang lebih murah, ini kalau tawar-menawar dia lagi murah. Jadi kita nak buat benda tu. Dan kita punya cadangan kita nak samakan dengan harga taksi lah. Itu pun taksi pun dah 2015, dah lama lah. Jadi apabila saya tengok podcast dan live mana-mana influencer, mana-mana menteri orang kata benda ni tak boleh nak ubah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok akta tu boleh diubah sebab undang-undang ni kita yang buat. Okey, rakyat yang buat. Baik Amy, kesimpulannya setelah anda melihat tadi serahan memorandum tu, apa harapan? Harapan saya supaya semua ini dilakukan dengan cepat. Sebab macam kawan-kawan saya, ada yang dah putus awet kan, awet lari, putus tunang, bercerai, kena halau rumah sewa. Macam bulan lepas tu, satu order dia jatuh RM1, satu order jatuh RM1. Jadi kalau sehari 30 RM30, kalau 30 hari dah 900 tu banyak tau. Banyak. Ya. Jadi itu sajalah. Okey, terima kasih. Okey, itu tadi sahabat kita KME yang beliau pernah mengutarakan satu permintaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi tempoh seminggu. Okay, kita nak cuba tengok lagi apa yang kita boleh tanyakan kepada kawan-kawan kita yang berada di sana.
Untuk yang baru mengikuti, saya bawakan hari ini dari perkarangan Kementerian Pengangkutan Malaysia, di mana para rider kita yang merupakan rider GrabFood ini menyerahkan memorandum kepada wakil yang berhormat Menteri Pengangkutan Anthony Loh. Betul. Kalau kerajaan berbincang dengan mereka semua, kalau kerajaan boleh bagi insentif kepada semua mana-mana ini, contohnya bagi macam kontek, tak perlu apa lagi, maintenance motor ke, kan, cuma minyak dia dah bagilah apa-apa yang itu. Sementara bincang dengan syarikat, sekarang ni taklah syarikat buat kita macam ni, tak turun apa semua, kita pun tak dapat faedah apa-apa lagi. Biarlah bagilah. Baik, saya anggarkan hampir 100 hari ini para rider yang datang berkumpul di perkarangan Kementerian Pengangkutan Malaysia, di mana mereka masing-masing menyuarakan rasa hati yang amat kecewa dengan sistem baru kadar pengupahan dan lain-lain oleh Grab di bawah GrabFood. Dan inilah merupakan punca utama mereka seringkali, bukan sekali dua, seringkali mengutarakan masalah mereka. Saya akan cuba dapatkan lebih lanjut lagi daripada rider kita yang merupakan jurucakap tadi, Hadi. Namun begitu masih belum berkesempatan untuk bertemu beliau kerana para wartawan lain semua mengerumuni beliau untuk bertanyakan pelbagai isu yang orang tak tahu. Mungkin kebanyakan daripada warga Malaysia melihat isu e-hailing ini aman damai, tapi sebenarnya ia berkocak secara yang tidak diketahui. Tapi itulah yang berlaku dalam industri e-hailing negara kita, dan kita harap inilah yang diambil peduli oleh kerajaan negara kita supaya segera mencari jalan penyelesaian untuk industri e-hailing. Kerana mereka beroperasi sebenarnya tidak dilingkungi oleh ruang undang-undang khas sebagaimana yang ada dalam sistem e-hailing itu sendiri. Tadi saya dengar sendiri pengakuan daripada mereka, daripada RM7 turun kepada RM6, kepada RM5 dan terkini RM4 untuk kadar upah penghantaran mereka. Ini tahun 2024, bukan tahun 2004. Ini salah seorang rider. Daripada 15 kilo tu, kita nak dapat kawan dia balik, kita balik tempat kita asal. Bukan kat situ ada order, tak ada. Abang kali kan lah 15 kilo, masuk semua kena 16 kilo, pusing cari ke. Abang kali kan 2. Dah berapa puluh kilo. Kadang-kadang daripada Putrajaya, okey nak balik ke Kedah. Atau pesing sebelah. 4 tingkat. Mungkin pergi dekat nak balik kan bang, 20 kilo kadang-kadang. 20 kilo tu bukan kita kata kira minyak, daripada segi minyak saja bang. Pataya, gatai. Lepas tu kalau ada orang yang bijak, DTI lah data dia, hari berapa dia pakai mileage. $400 meter. Abang pun tahu lah, bukan kata saya nak cakap bang. Kos semua mahal. Yang pucung tu. Sehari 300 kilo. Itu belum lagi daripada segi tayar, kena paku, kena kaca. Accident. Accident. Okey, contohlah kita accident bang. Kita accident lah kan. Kita tak kerja. Mana datang duit? Macam mana kita nak buat simpanan bang? Kalau kata kos pun semua mahal. Kan pergi downtown pun air balang pun RM4. Dia lagi dia suspend kau accident, kalau berlaku accident dia suspend kau 2 minggu Lagi satu, kita bila kita accident kita tak boleh jalan. Dia suspend 2 minggu. Lepas 2 minggu tu duit tu dari mana? Ya betul. Duit dari saving ni. Pakai duit saving kau rugi duit upah juga. Kita kena ada simpanan, jadi kena ada gigi. Orang kata banyaklah gaji Grab kan. 2,000 lah, 3,000 lah. You belum buat, you belum tahu. Pasal kita pakai motor kita bang.
Semua barang kita bang, tak ada ni. Tak ada benda daripada orang lain, tak ada. Motor kita semua kita tanggung sendiri. Handphone pun kita, kadang-kadang handphone kita pecah, pam, jatuh pecah. Tak boleh kerja. Kos bang nak repair skrin pun berapa? Kadang-kadang kemalangan lah kata kan. Kita tak tahu benda tu kan. Hari kata ada hari malang, jalan-jalan jatuh tangga. Jatuh tangga. Terima kasih banyak. Doakan supaya kerajaan MOT lah dapat ambil. Baik, itu dia tadi sahabat kita merungut ya, menyuarakan ketidakpuashatian. Namun begitu saya selitkan juga Pekeso Pertubuhan Keselamatan Sosial yang untuk pada tahun ini rider-rider kita dianugerahkan 90% subsidi. Jadi apa lagi yang anda tunggu apabila hanya perlu membayar RM23.30 untuk setahun caruman dalam pakej kedua seperti mana yang diwar-warkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan belanjawan pada tahun lepas. Jadi ini jangan dilengah-lengahkan kepada mereka rider, pemandu juga tak kecuali, e-hailing dan p-hailing, supaya segera mengambil peluang mencarum yang disediakan oleh kerajaan subsidi sebanyak 90% telah pun dibuka. Cuma anda perlu, untuk setakat ini yang saya tahu, anda perlu hadir ke pejabat Pekeso terdekat bagi mendapatkan untuk mendaftar dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Pekeso, dan anda cuma perlu membayar RM23.30. Jadi di mana nak cari jumlah angka yang serendah itu untuk caruman selama setahun? Okey sahabat-sahabat, jadi saya kira mungkin saya sampai di sini dulu. Ini gambar kenang-kenangan mereka untuk kali yang terakhir dalam di perkarangan Kementerian Pengangkutan Malaysia. Hei, 1, 2, 3. Angkat tangan sikit. Angkat tangan. Borok. Dekat Pak Yin. Okey, itu dia. Walaupun mereka panas membara pada ketika ini, namun begitu sempat juga diutarakan untuk menyejukkan ajakan minum di saat-saat akhir. Jadi kita semua diajak minum. Kalau anda yang jauh tu minta maaf lah. Kalau yang dekat-dekat sini boleh saja turut serta dengan kami di restoran yang berhampiran di sini. Okey, sampai di sini dulu saya bawakan Rizal Adam, Yeling FM.